Okey, saya share screen balik. Mana tadi? Okey, nampak ya? Nampak ya? Alright. So, jadi yang ini kita ulang kaji basic terapi tuning fork ni. Okey? So, ini Nikola Tesla dan you tahulah daripada Nikola Tesla ni saya memang dia dengan Albert Einstein among the physicist yang banyak kaji tentang fenomena frekuensi ni. Okey? In fact, everything is frequency ya. Everything is frequency. Dunia ini pun bermula dengan frekuensi sebenarnya. The Big Bang ke apa, it's all about noise, sound, frequencies. Alright. So research ada. There's some research. Dia orang banyak kata oh ni relief bone pain and muscle pain, but we know better. We know that dia boleh betulkan energy center dan boleh merawat even penyakit fizikal. Alright. Jadi macam kita faham bahawa energy center kita block, kita punya biofield block, itu yang menyebabkan kita ada penyakit emosi, penyakit badan dan sebagainya. Okey? So kita tahu benda ni. Pasal apa kita dah tengok sendiri ya. Saya tak tahu Fahmi dah perasan ke tidak, Ifa dah perasan ke tidak, tapi pesakit bila datang follow up ada beza dan ada beza. Okey? So banyak research and sekarang ni banyak juga method yang menggunakan frekuensi. Kalau tak guna tuning fork pun guna sound, guna audio, guna electromagnetic, guna electricity dan sebagainya, semua frekuensi. The other person yang saya selalu rujuk adalah Caroline McMakin dan dia berkenaan dengan microcurrent ya. Jadi bila kita beli Healy apa semua, kita guna Healy apa semua, antara orang-orang yang kita rujuk adalah McMakin, tetapi sebenarnya McMakin punya sistem bukan Healy punya sistem. Healy punya sistem dah wujud lama juga ya. Sebenarnya it's according to yang Healy itu dia guna Rife dengan microcurrent dan dia teknologi Jerman dan teknologi Russia. Sebenarnya it all started in Russia lah. Tapi Germany memang dekat lah. So dia orang ambil lah. Saya memang sedih lah sekarang ni tengah perang kan. Sebab kita nak beli barang daripada Russia pun dah jadi susah. Okay, so yang hari ni, yang this one is tentang set solar harmonic yang saya jumpa yang saya minta hari tu. Solar harmonic tu masih duduk dalam plastik lagi. Sebab tu saya kata alamak, memang kenalah ada kelas. Kalau tidak, memang sampai bila pun dia duduk dalam plastik. Set tu bukan murah 400 lebih ya. Duduk dalam plastik dan saya pula korbankan set tu letak kat sana, tu set yang paling lengkap yang ada kat saya. Tengok-tengok rupanya dia duduk dalam store nasib baik tikus tak pergi beranak dalam dia. Okey, tak apa. Okey, jadi set solar harmonic ni dia ada dia macam high C, low C dengan in between ya. Kalau you tengok dia memang setiap tu dia ada nombor dengan dia ada dia punya huruf ya. So setiap huruf tu dia memang correspond kepada kita punya energy center. So dia memang boleh menyebabkan kita relax dan sebagainya. Jadi memang banyak yang klien kita kadang lepas dia dah buat biofield tuning walaupun dia bukan menggunakan kaedah yang saya nak ajar ini, dia akan rasa sangat relax dan kadang-kadang dia tak boleh nak bangun. Dan kita kena biar dia baring. Sebab tu kita ada 2 bilik rawatan sebenarnya kan. Jadi maknanya kalau ada pasien lain nak masuk tetapi pasien kita tengah tidur lagi, kita biar dia tidur, kita pergi kat bilik yang satu lagi tu yang ada juga katil. Dan sebenarnya Syah sebelum ni guna bilik tu je untuk buat biofield tuning. Tetapi oleh kerana saya rasa macam tak berapa sesuai, saya buat bilik yang lagi satu tu untuk jadi bilik biofield juga. Alright, okay, so 8 note C major scientific scale. Jadi dia bukan solfeggio. Solfeggio tu do re mi fa sol la ti do. Jadi yang ni tak, yang ini dia punya ABCD. Okay, 8 note dalam C major scientific scale. So dia memang ada pure sound dengan overtone, and then bila kalau kita dengar saja kita tekan dekat dia punya mat, apa dia punya hammer tu,
kita dengar pun kita dah boleh relax. Okey. Okey, jadi dia kita guna ni, kita kena ingat yang ini dia ada kaitan dengan kita punya energy center. Saya ada satu kelas yang fokus kepada energy center. Jadi memang kalau macam ni, kalau macam hari ni hari Selasa, mungkin kita boleh buatlah satu kelas online pada setiap hari Selasa, tengok pada keadaan. Jadi you all boleh request ya, jangan tak request. Kalau staff saya request, saya buat. Dan kalau ada student saya yang dah pernah belajar dengan saya, kalau nak join, ni kelas untuk staff. Tetapi saya benarkan siapa-siapa yang nak join. Daripada luar saya tengok tak ramai yang join, tak apa. Mungkin dia nak tengok video saja. The reason why saya tak nak you all tengok video saja ialah supaya kelas ni boleh interaktif. Jadi you all boleh tanya soalan atau boleh bagi maklum balas. Jadi tolong jangan diam saja. Kalau ada benda yang nak tanya, tanyalah. Okey. Okey, yang ni dia punya set solar harmonic. Kita tengok C 256, D 288, E 320, F 341.3, G 384, A 423.65, B 480 dan C plus maknanya high C 512. Jadi kalau 256 times 2 jadi 512. So ni high C. High C selalunya kita akan letak betul-betul lepas atas kepala kita. Ni kita punya energy center yang ni pituitary center, yang ni crown center. Atas lagi kita akan letak high C untuk kita nak buat treatment. Okey, jadi yang ini saya tak dapat nak main lah sebab yang ni video ya, saya tak dapat nak main sebab saya punya original file saya tak tahu mana nak cari. Nanti saya cuba cari balik semula. Mungkin ada dalam email ke apa, saya cuba cari. Alright, okey. Yang ni music lah. You all boleh cari dekat YouTube kalau nak. So energy center. So ni saya dah sebut kan, high C kita letak atas daripada crown center. And then yang ini kita letak B, and then A, and then G, F, E, D, low C. Okey, jadi kalau kita tengok dia correspond kepada energy center ya. Jadi kalau kita nak kira energy center daripada bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and high C menjadikan dia 8, dia atas lagi pada crown center. Okey. Low C also kita boleh letak bawah daripada kaki. So kalau kita nak tengok dia correspond ya. Endocrine system kita, sini kita punya macam ovary dengan testicle. Okay. And then sini kita punya pancreas, adrenal gland, and then thymus, thyroid gland, and atas sekali adalah pituitary gland. So dia memang correspond kepada kita punya energy centers yang ini. That is why kita bila kalau ada penyakit kita boleh associate energy center mana yang perlu dirawat dan tuning fork mana yang kita nak guna, cara mana yang kita nak guna, kita boleh tengok daripada situ, kita boleh agak which energy center yang ada gangguan. Okay. So far so good Dengar ke ataupun buat benda lain, tengah tengok email ke? Kalau nak betul-betul fokus, kena fokus ya. Okay. So each of the energy center is paired with an endocrine gland and governs its functions. So setiap energy center ada dia punya gland dia, and then dia ada hormon. Okay? So yang ini dia punya yang kita nampak tu, reproductive gland, first center, ovary, testicle, sexual development, sexual hormone. And then the sacral is the second, adrenal gland, immune system, metabolism, solar plexus, pancreas. Okay, regulate the metabolism. Alright, apa lagi? Thyroid. Okay, throat center, thyroid gland, and then third eye, pituitary center. Crown center, pituitary center, belah atas pula. Biological cycles including sleep. Okay, jadi this third eye dengan crown center, dia orang ada masters. So master maknanya dia akan buat apa? Dia akan kontrol yang lain-lain. Kalau you nak tahu, kan saya selalu prescribe ACTH,
adrenocorticotropic. That is actually a pituitary gland that control the adrenal gland. Okay, alright. So kenapa saya bagi? Saya selalu bagi kalau kes dia low cortisol, dan selalunya low cortisol disebabkan oleh steroid, kegunaan steroid. Okay. So korelasi lagi ya. So you tengok ni ya, dan garpu. So tadi kita dah tengok ya, garpen kita low C, D, E, F, G, A, B, high C. Okay, tadi ni pun low C. So this is the relationship. Okay. Teknik. Banyak teknik yang kita boleh guna ya. And this is what I say is also technique for self-healing. Okay. Jadi yang ini kita akan, saya akan briefly bagi tahu, dan kalau saya ada masa nanti kalau you tengok kalau ada slot kosong dekat HIB ataupun lepas tengok pesakit dekat HIM, boleh cakap Dr. Su tolong tunjuk secara fizikal. Tapi saya rasa terlampau senang, you all boleh tengok sendiri cara dia kan. 1, fokus pada energy center. 2, spiral. 3, side to side. 4, elemental. 5, rolling. And then nombor 6 adalah teknik gosok. Which kita guna sebenarnya teknik gosok ni, kita guna masa kita buat garpen spine. Okay, rolling tu kita roll 2. Kita roll 2. Okay, kita roll kat badan tapi kita guna 2. Elemental tu kita letak high C ke atas and then kita pergi satu-satu. According to which yang kita boleh rujuk balik yang mana-mana. Okay. And then spiral tu kita circle besar kecil-kecil ataupun besar kecil-kecil guna atas ke bawah atau bawah ke atas. Fokus ke energy center, kita cuma gemakan tuning fork tu, lepas tu letak dekat energy center berkenaan, guna fork berkenaan. Okay. Jadi yang ini fokus pada energy center, bunyikan dan halakan pada energy center. Sama ada mula dari base ke atas ataupun atas ke base. So bila kita nak tahu nak guna base ke atas ataupun atas ke base, kita kena tengok orang tu jenis yang ungrounded ke grounded. Kalau orang tu ungrounded, kaki dengan kepala tu macam awang-awang aja, dia jenis yang macam mana blur macam tu, macam not aware of dia punya material position. Maknanya kita panggil tak grounded lah. Tak grounded tu maknanya dia banyak hayal, dia banyak ingat benda-benda, tetapi dia dari segi praktikal dia macam tak ada kat situ. She's not there. So yang ini kita guna bawah ke atas. Kalau orang tu pula dia very unimaginative, dia tak dapat nak fikir, maknanya kita tahu kita punya crown center ada problem, kita boleh buat atas ke bawah. Okey, dan lakukan 3 kali bagi setiap center, maknanya kita just bang and then letak aja kat situ sampai dia hilang bunyi, and then kita bang letak kat situ sampai hilang bunyi, bang letak kat situ sampai hilang bunyi 3 kali, and then kita go to the next center, tukar tuning fork, go to the next center, tukar tuning fork. Okay, this one is a very basic one. Jadi kalau kita nak tahu, contohnya kita nak tahu energy center mana yang ada isu sebenarnya, bila kita buat yang ni kita akan dapat tengok. Sebab apa? Dia akan bunyi, gema ataupun ada a different feel masa kita guna tu, masa kita letak kat tangan kita, kita akan dapat rasa dia punya bunyi tu berbeza daripada normal, ataupun gema dia tak normal, ataupun dia punya volume tu tak normal. Jadi kita kena ada satu sheet, blank energy center sheet, which saya rasa saya dah tunjukkan, dah ada. Kalau tidak, nanti kita cari balik. Dan kita akan tulis dekat energy center sheet, nombor 3, gema terlebih ataupun gema terkurang, macam ada block, macam volume tak kuat, macam tu. Kita tulis, kita take note energy center mana yang ada isu. Okay. Spiral. Spiral tu kita
kita pusing aje lah, kita pegang dekat dia punya tangkai dia, lepas tu kita pusing dengan tangan kita. Dan kita boleh cuba eksperimen lah, nak spiral tu nak laju ke nak slow, dan kita akan guna yang kita rasa comfortable, the one that macam kita rasa comfortable. Alright, guna yang mana yang kita comfortable. Dan sama ada kita nak buat atas ke bawah atau bawah ke atas, itu pun pilihan kita. Jadi kalau kita nak buat atas ke bawah ataupun bawah ke atas, ikut kita punya naluri, insting kita. Okay. So kita kena praktis lah, praktis. Alamak, kalau you are biasa buat apa ni, buat kuih ke, dah pusing nak buat kek ke apa, memanglah tak kekok kalau tak, pergilah buat kek ataupun kuih ataupun apam ke apa ke, supaya tangan kita jadi relax. Okay. So, fokus dan spiral untuk buka energy center, side to side untuk balance, rolling and smoothing penutup. Ini kalau kita nak guna teknik ni saja, supposing lah kan, patient kita dah ambil package, which is a good thing. Harga tu nanti kita bincang kemudian. So, patient kita dah ambil package. Jadi, you janganlah semua buat biofeel aja. You can start using this apa orang kata method ni. You can start with using the solar punya set. Okay, the more sets you use on the patient, maknanya kali ni buat solar, kali ni buat solfeggio dan sebagainya, kali ni guna yang ni, kali ni guna yang ni, ataupun dalam satu sesi tu you tukar tuning fork dan sebagainya. The more you do, tapi jangan banyak sangat lah. The better it is for the patient, because dia dah dapat respon kepada banyak-banyak jenis frekuensi. So dia akan dapat respon kepada banyak jenis frekuensi. Okay. So fokus dan spiral untuk buka energy center, side to side dan elemental untuk balance, and rolling dan smoothing sebagai penutup. So that can be one session, habis, siap. Okay, so the next time dia datang buat pula biofield tuning, and you already have the notes. You dah ada nota daripada sesi pertama untuk membantu you tahu kat mana nak fokus untuk biofield tuning. Okay, saya nak tanya ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, jawab tak ada ya. Kalau ada, tanya please. Saya stop sekejap. Mariam ada soalan? Ifah ada soalan? Syira, Ain? Tak ada, doktor. Tak ada, doktor. Tak ada. Dah faham ke tak faham? Faham? Tak faham? Cakap okay. Faham ya? Adakah ini ilmu baru ataupun awak dah pernah dengar? Adakah ini ilmu baru ataupun awak dah tahu? Ya, pernah dengar itu. Pernah dengar ya? Jadi ni ulanglah. Jadi untuk Ifah, barulah ya. Untuk Fahmi, baru ya. Tak dengar pun suara masing-masing. Ini dengar ke? Ha? Ada, yang ni Kak Tika sebenarnya dah pernah explain kat saya, dah pernah briefing juga kat saya ni. Jadi yes, itu yang memang saya really trust betul dengan Atika, sebab saya tahu dia ada penghayatan kepada apa yang saya, walaupun saya tak ajar dia direct, saya kata nah tengok video ni. Dia dah explain. Alhamdulillah, memang saya bersyukur sangatlah ada Atika sebelum ni. Okey. Okey, jadi teknik dengan solar harmonik, minta maaf, video ni saya nanti cari balik lah. Okey, ni video ni Jazz dengan Ain, staff kita yang datang menceribut, keluar pun menceribut. Tapi dia belajar tuning fork dengan cara yang dia memang betul-betul belajar. Alright, okey. Jadi elemental teknik ni kalau nak tahu dia dua lah, satu atas, satu bawah kan. Nampak tak yang saya cakap? So saya tak nampak gambar saya. Kejap ya, saya tengok gambar saya. Okey, jadi satu atas, okey, and then satu according to dia punya tuning fork. Jadi yang atas kali ni high C. Okey, high C, and yang kat bawah sekali adalah low C. Jadi kononnya kita nak buat untuk high C dengan low C. Jadi kita akan gemakan dua-dua serentak, ting, and then kita letak satu atas, satu bawah, and then kita akan diam kat situ sampai dia dah berhenti. And then kita ting lagi sekali, kita buat 3 kali setiap center. Lepas tu kita letak yang low C tu
lepas tu kita ambil B pula. Okey. Jadi kita yang ni high C tetap high C, okey. Jadi kita ting, lepas tu kita letak pula dekat sacral center. And then kita letak yang sacral center punya, kita letak yang A, solar plexus 320. Ting lagi sekali. So kita ting sampailah ke atas, bawah ke atas. Okey? Atau kita nak mula atas ke bawah pun boleh. Kita tengoklah orang tu very grounded kalau kita guna atas ke bawah. Jadi orang tu tak grounded, kita guna bawah ke atas. Okey? Yang tu tak apa. Actually kalau you silap pun it's okay. It's just that dia panduan untuk kita nak tahu yang mana nak mula dulu. Ingat apa yang saya cakap, orang tu grounded tu maknanya dia pijak dekat bumi yang nyata, very practical, tetapi dari segi imagination apa semua kurang. So maknanya kita mula daripada atas. Sebab atas dia yang kurang, bawah dia yang okey. Orang yang tak grounded, yang haya, yang selalu tak praktikal langsung. Dia buat benda dia tak pernah, dia tak macam tak pijak bunyi-bunyi yang nyata, maknanya kita kena gunakan daripada bawah. Okey? Okey, jadi yang ni nak tunjuk je lah. So dia boleh sambil baring, sambil duduk pun boleh sebenarnya. Okey, sambil duduk pun boleh. Alright, okey. Macam nak fokus which energy center, ada dia punya slide nanti. Ada dia punya, saya dah hantar. Saya dah hantar energy center mana nak fokus, saya dah hantar nota dia. Dalam grup tu semua ada, dalam grup terapi girlfriend semua ada, tapi mungkin kalau nak cari payah, unless you rajin, you duduk tengok satu persatu. Alright. Jadi yang ni dia tunjuk satu persatu yang macam saya explain tadi. Alright. So ni at least you nampak gambar. Okay. Okay. Semua. So you boleh baca balik nota tu saya, kalau saya belum hantar nanti saya hantar, tapi saya rasa tadi saya dah hantar dah kot. Okay. Dan dia tulis kat bawah tu ni untuk apa, ni untuk apa, ni untuk apa. Kalau you tak ada masa, you pilih sajalah center mana yang you rasa ada problem. Kalau ada masa, kita buat semua dulu. Bila kita buat semua, kita boleh sendiri dapat agak center mana yang ada masalah. Sebab bunyi dia akan berbeza. Dekat center-center yang ada masalah, bunyi dia tak sama macam center-center yang tidak ada masalah. Jadi high pitch ke, pitch dia lari ke, ataupun dia bunyi dull ke, ataupun dia bunyi terlalu nyaring ke, ataupun dia macam bunyi dia gema dia macam ada turbulence ke, semua tu kita ambil carta pusat tenaga tu, kita tulis. Saya guna ni method elemental, bunyi dia macam ni. Tulis. Pasal apa? Penulisan ini akan bantu you bila you nak buat further treatment. Dan bila you nak explain kat patient, you kena explain kat dia, you kata yang ni bunyi macam ni, yang ni bunyi macam ni, yang ni macam ni. Ada keberangkalian yang ni. Okay? Alright. Okay. So yang ni saya dah bagi tahu. Okay, jadi yang ni explanation yang kata grounding tu. Bawah ke atas dengan middle C untuk klien yang stabil. Nak tingkatkan kerohanian. Terbalik Nak mula dari bawah atau dari atas. Bawah ke atas. Itu terbalik pada apa yang saya cakap. So saya rasa saya silap lah. Yang ni yang betul So kalau orang tu stabil emosi, nak tingkatkan kerohanian, terlalu fokus pada benda, maknanya ni well grounded, tidak ada firasat, susah nak khusyuk atau susah nak hati doa, bawah ke atas. Okey, terbalik apa yang saya cakap betul tak saya cakap terbalik? Saya pun dah lupa. Saya cakap terbalik Siapa nak jawab ni? Ya ke saya cakap terbalik? Ya, Doktor. Ya, saya cakap terbalik Yang ni yang well grounded punya orang, dia suruh buat bawah ke atas. So saya cakap terbalik. Ke bawah. Okey, so jangan dengar cakap saya, dengar cakap yang saya dah tulis ni, sebab yang ni saya dah kaji daripada buku. So saya ingat silap. Mula dari atas ke bawah,
the other way, the opposite. Kalau yang tak grounded, mula daripada atas ke bawah. Tak grounded. Okey, terawang-awang, banyak risau. Atas ke bawah. So terbalik daripada apa yang saya cakap ya. Okey? Okey. Yang ini cara pilih ni adalah khusus untuk yang kalau kita nak buat biofield tuning kan. Jadi kalau yang ni kita tak payah pilih sebab apa, kita dah tahu tuning fork mana untuk center mana. Tetapi kalau kita nak, macam kita tak banyak masa dan kita nak rawat center yang paling masalah, kita boleh guna dowsing muscle testing, gerak hati, ataupun kita boleh bersandarkan dia sakit kat mana. Kalau dia sakit kat perut, kita gunalah solar plexus punya. Kalau dia selalu sakit kepala, kita gunalah yang untuk kepala punya. Okay, that one is practical. So ada banyak cara mengikut you punya mindset you. Ada orang dia tak nak, dia nak fakta. So dia boleh guna dengan pusat tenaga organ yang sistem so you guna yang ikut rasional. Kalau ada orang tu dia tak nak guna muscle testing dowsing tetapi dia ada gerak hati yang kuat, boleh guna gerak hati. Ataupun kalau yang mana yang dia tak nak ikut rasional tetapi dia nak ikut muscle testing, guna. Kalau dia tak boleh guna dowsing, jangan guna. Up to you. Okay, that's why there are many ways to choose. Which one you want to use, which center you want to treat. Okay. Jadi yang ini untuk kalau kita nak buat dowsing. Tunjukkan, bismillahirrahmanirrahim, tunjukkan garpu mana yang terbaik untuk masalah ni yang dihadapi hari ini. And then yang ni kita boleh juga buat dowsing untuk nak tengok whether you can stop or you need to continue. Okay, muscle testing kita pegang garpu tu. Yang ni semua Ifah dah tahu. Tak tahu Fahmi dah belajar ke tidak, Atikah pun dah tahu. Muscle testing boleh guna all the soalan. Guna carta body part untuk tanya soalan. Nak pusing clockwise, nak pusing counter clockwise, mula dari atas atau mula dari bawah. Semua ni kita boleh guna muscle testing atau dowsing ataupun gerak hati. You tak suka muscle testing, ikutlah you. I rasa nak pusing dari atas, I rasa nak pusing dari bawah. Janji besar, kecil, kecil, kecil. Besar, besar, kecil, kecil, kecil. Besar, kecil, kecil, kecil. Daripada atas, besar, kecil, kecil, kecil. Dari bawah, besar, kecil, kecil, kecil. Okay, spiral. Okay, so you nak guna, you boleh guna untuk stand alone, tambah pada sesi urut, masa mengurut, yang tu kalau kita tak urut, tak payahlah nak cakap kan. Jadi kalau ada terapis pengurut boleh ni. Dia ada banyak cara sebenarnya guna tuning fork ni. Ini saya ajar yang boleh rawat diri sendiri. Yang ni semua kita boleh pegang sendiri, kita boleh rawat sendiri. Kita boleh pegang, kita boleh rawat sendiri, kita boleh pegang, kita boleh bawa sendiri. Okey. Okey, jadi yang ni untuk urut kita tak payah nak go through. So yang ini kita sebenarnya saya just ulang balik untuk yang buat Garpen Spine. Saya memang sangat impress dengan Garpen Spine. Saya pernah suruh Syira buatkan, Syira dengan Ain, dan saya juga pernah suruh masa tu Jess ke Ain ke saya tak ingat, buatkan untuk saya. Memang saya rasa lega sangat sakit saya. Saya memang tiap-tiap kali saya pergi saya rasa macam nak minta sesi dengan staff saya, tetapi selalunya sibuk ke apa ke memang tak terbuka mulut nak minta. Jadi kalau korang tengok saya duduk-duduk saja, doktor nak ke Garpen Spine saya buatkan, alhamdulillah saya akan lari cepat-cepat pergi serah diri nak buat. Okey, jadi maknanya teknik yang kita guna tu adalah teknik yang macam tu, steam tu kan, yang saya suruh steam kiri ke kanan, atas ke bawah, and then satu persatu. Kalau nak tahu terapi Garpen Spine tu saya punya sendiri, saya reka daripada cara-cara rawatan yang guna hands, healing with the hands, tapi saya tukarkan jadi untuk pakai tuning fork. Dan saya memang masa kita zut satu-satu tu memang dapat rasa lega kan. Saya nak tanya Fahmi hari tu saya dah hantar pasien saya yang pegang satu badan tu. Dia kata apa ya lepas sesi dia Garpen Spine tu?
Apa yang dia punya maklum balas? Fahmi? Lepas dia kata dia ada macam lenguh-lenguh dekat belakang tu. And then dia kata lepas debat tu, saya cucuk-cucuk sikit kat dia tu, dia rasa kurang lenguh dan juga dia macam sekarang ni lebih ekspresif lah dia kata. Alhamdulillah. Galakkan dia untuk datang buat lagi. Yang itu Yes. kita charge RM45, hari itu kita bagi free. Yes. Dia actually terapi-terapi ni kalau kita bagi satu kali free dan kalau kita punya klien impress, dia nak lagi, dia nak datang lagi. Sebab tu saya memang kita terapi-terapi di mana kita tak payah nak belanja duit dan kita ada masa, sekali-sekala kita bagi free, no problem. Selalu kita bagi free, habislah kita. Okey? Jadi macam tu. Tapi kalau misal kata you all nak bagi diskaun kat klien ke apa ke, boleh, tapi dengan izin daripada kita. Ask from me. Okay, and then kalau you all nak pergi buat terapi kat rumah sendiri ke apa, buy your own set, jangan guna set kita. Boleh, I allow it. Kalau you all nak cari extra income, nak pergi buat kat rumah, no problem. But buy your own set. Tak tahu nak beli kat mana, tanya saya macam Wan Atika, dia ada tanya nak beli. Tapi nanti besok kalau Wan Atika dia dah boleh buat kat rumah, saya suruh dia beli yang set yang macam kita adalah, yang professional set. Kalau set yang murah tu dia sikit kurang. Okay. Okay, so roll teknik tu kita ambil tuning fork 1 dengan 2 and then kita roll. Kita roll dan sambil roll kita move to the body. Roll sampai bawah. And then kita roll, mula-mula kita roll tengah, and then kita roll tepi, and then kita roll tepi, and then kita roll belakang. So that is macam kita guna untuk akhir sesi. Also kalau kita urut orang, lepas urut tu kita boleh guna. Alright. So yang ini kita guna juga untuk terapi garpen spine. Kita letak ujung tuning fork tu atas badan dan selalunya kita guna dengan weighted tuning fork. Dan sebenarnya boleh juga unweighted. Cara gosok lepas tu unweighted. Okey, jadi untuk terapis urut ni cara untuk leraikan kawasan yang degil dan kita boleh juga letak, saya rasa ada dekat HIB ada kristal yang saya bagi yang nampak buruk tetapi sebenarnya powerful. Dia panggil, that one is actually generator crystal, nama dia green ghost generator crystal. Tak silap saya ada dekat HIB ni. Kalau tak ada nanti kita cari sampai dapat balik. So kita letak dekat kawasan yang sakit tu and then kita ketuk the tuning fork. Selalunya kita akan guna weighted and then kita letak atas kristal letak atas badan. Tuning fork letak atas kristal. Dan according to Aileen Mekusik, yang ini akan power dia 10 kali ganda kalau kita letak cuma atas badan. So ini adalah satu teknik di mana kalau kita tengok degil sangat, dia punya masalah tu degil sangat, kawasan tu macam tak nak hilang tegang, tak nak hilang sakit, tak bergerak, kalau nampak dalam biofil pun nampak merah tu. Jadi kalau you nak tahu, kalau biofil tu, kalau merah tu small thin line, that is normal. Kalau merah tu dah jadi macam pool, itu tak normal. Jadi kalau bila kita dah ambil gambar biofil tu, kita tengok ada pools, tempat pools tu lah yang kita nak kena concentrate on bila kita rawat. Okey. Jadi kalau kawasan luka, kita jangan letak dia punya tuning fork kat situ. Kita boleh guna cara gosok ataupun kita boleh guna letak tetapi keliling dan bukan atas tempat-tempat yang luka. Okay. Yang ni gambar weighted tuning fork, tak apa. It's okay. Video-video ni nanti saya cari balik. Tak payah cari video-video ni. Kita tunjuk bila saya ada kat sana. Ingatkan saya. Jadi kalau nak kurangkan bengkak pun kita boleh letak kat tempat berkenaan. Ni semua adalah video. Sebab tu saya tak boleh nak pasang sebab saya punya PowerPoint tak tahu mana pergi. Alright. Jadi kita sebenarnya boleh guna dua sekali ya. Solfeggio set 174 and then ataupun kita boleh guna 128 dan 136.1. Satu weighted dan dua weighted, kita boleh letak dua-dua tu atas tempat yang sakit kiri kanan. Contohnya sakit lutut, kiri kanan kita letak dua sekali. Dan kita boleh buat macam kontak
dengan kita gosok that area. But guna dua. Jadi macam bila kita guna dua tu dia macam bantu satu sama lain. Okey, jadi satu sesi tuning fork. Yang ni saya nak bincang lagi lah. Persediaan diri, apa dia persediaan diri? Kita kena ikhlas. Ikhlas. Kalau kita penat, kita jangan buat ya. Kita ada kawan-kawan lain yang boleh buat. Jadi kita pass kepada kawan kita kalau kita tak ready. So persediaan diri, kita kena ada dalam keadaan kita okey, mental kita okey, kita tak adalah rasa nak marah ke, letih sangat dan sebagainya, dan kita kena ikhlas, kita niat nak tolong dia, kita niat nak bagi dia sihat, kita dapat pahala insya-Allah, bukan setakat bayar dapat gaji, dapat pahala. Persediaan bilik, awak dah tengok bilik yang kita sediakan tu, temu bual dan borang konsen. Binaural tu maknanya kita letak kiri kanan. Jadi you all nanti saya ajar kemudian. Okey, tapi kalau tak guna binaural pun guna yang letak kepada pusat tenaga satu-satu pun boleh, ataupun kalau dia order dia minta apa, dia minta package, kita boleh mula dengan yang basic tadi, lepas tu the next session kita buat biofield. And then rolling, sweeping, brushing guna tangan, offer air, bincang, minta maklum balas, share findings tentang bunyi. Yang ni saya akan detailkan sekejap lagi. Okay, that is one session. Okay, ni carta dowsing saya tak buat hari ni. Nanti lain kali kalau nak, nanti awak boleh tengok ada video tentang dowsing tu saya dah share. And then carta dowsing ni semua dah ada. Kegunaan weighted tuning fork. Weighted tuning fork ni digunakan atas badan, boleh juga dengan teknik gosok, dan dia ada yang 128, 136.6, dan kalau saya ada banyak lagi lah. Yang weighted ni dia memang bagus untuk yang garpen dan kawasan-kawasan yang degil sakit dia. Yang mana yang cramp, yang spasm, muscle pain, nerve pain, even abdominal pain kita boleh guna ya. Jadi dia untuk spot treatment. Okey. Jadi ni Schumann, kita ada yang 128. Okey. Yang ni is based on the earth resonance. Dia kalau nak tengok even dalam Healy, Hiwi, even My Trinity, semua banyak yang ada program Schumann saja. Saya punya PEMF coil dia memang masukkan Schumann. Jadi Schumann ni earth frequency, dia memang very very healing. And yang kita ada tu yang weighted tuning fork tu yang 128 tu. Alright. 136.1 I tak tahu ada ke tidak weighted. Rasanya ada. Tapi memang orang-orang yang practice Chinese medicine, dia orang guna 136.6. Dan ini based on the Chinese punya system. Okay, ni pun balancing dan kita guna dia pun, kita ada weighted tuning fork tu. Okay, so ni adalah meridian point yang kita boleh guna weighted tuning fork. So boleh print diagram ni. Diagram ni saya dah hantar dekat dalam PDF tu, saya dah forward yang PDF yang ni. So yang ni dia punya diagram. Dan ini point-point yang kita boleh guna weighted tuning fork. Okay. Dia lebih kurang macam point EFT je. Memang macam point EFT juga. Tapi ada lebih lah. Sebab these are good meridian point di mana dia selalu block. Dan bila kita boleh buat kat weighted tuning fork tu, dia boleh unblock. Okay. Yang ni body organ. You boleh ambil ni. You boleh tahu liver kat mana. Ifah, I tahu you tak ada medical background, tetapi you boleh kaji juga. Okey, you boleh kaji juga kat mana usus besar, kat mana usus kecil dan sebagainya. Okey, tengok selalu, lama-lama ingat. Okey, jadi yang ini kalau yang ni line-line ni adalah meridian. Kalau tengok dekat bilik kat situ ada gambar meridian ya. Ada poster besar yang saya beli untuk meridian. So you all boleh rujuk dan boleh tengok.
Dan bila patient tu sakit kat mana, cuba you tengok ni meridian apa ni, ni meridian apa ni. Kalau you tengok gambar biofil, you tengok ni merah ni kat meridian apa ni. Dekat HIV ada gambar meridian yang carta yang besar-besar tu. Itulah kegunaan tu. Dulu SHA dia guna sebab SHA ni dia memang naturopath. Jadi dia ada guna all this meridian. Okey. Jadi yang ini kita tengok dia punya, ni bukan gambar kita kat sini ya. Ni orang luar. So yang ini before tuning, after tuning you tengok balance dengan tak balance ya. Tuning satu dia sebenarnya kita nampak macam tak ada apa kan before tuning. Lepas tuning tiba-tiba kita nampak yang ni tak balance. Jadi maknanya selalunya saya tengok gambar macam ni bila kalau kita buat tapi benda keluar tapi tak habis. Jadi lepas ni kita buat spot treatment dekat kawasan yang kita nampak ni. Jadi bila kita buat spot treatment dia dah boleh balance balik. Dan kalau nak tahu memang ada improvement pasal apa, tengok dada dia dah jadi hijau cantik. Yang ni biru, yang ni dah hijau cantik. Okey, so memang ada perbezaan antara yang ni dengan yang ni. Dan bila kita tanya ni, kalau kita tengok dekat Eileen McKusick punya gambar, dia kata kalau left side ni ada isu dengan ibu. Jadi bila saya tanya kat dia, memang banyak dia punya isu dengan ibu dia. Dia banyak salah faham, ibu dia pun banyak salah faham. Jadi kita dapat betulkan lah at that point in time. Lepas tu kita pun tak tahulah apa jadi antara dia dengan, oh yang ni sebenarnya patient saya, bukan patient luar. Okay, patient saya. Alright, so macam ni lah. Jadilah ni bukti ya, kalau kita nak tahu apa kita punya treatment melakukan, dia balancekan balik tenaga patient ya. Okay, so you nampak kat sini ni, kita guna dekat mana? Kita guna dekat dia punya tempat-tempat yang merah ni lah. Dia punya solar plexus center memang tak betul. Kalau kita tengok yang ni, line yang ni cantik. Nipis saja kan, nipis saja. Tetapi kat sini kita nampak pooling, kat sini kita nampak pooling. Okay, kat sini kita nampak pooling. Alright, jadi inilah kawasan-kawasan yang dia ada masalah. Okey, brain tuner hari ni kita tak buat lah. Tapi senang je nak buat, nanti saya ajar lain kali. Okey, nanti saya ajar. Alright. So yang ini kita nak bagi tahu kontraindikasi. Kalau ada pacemaker, kita boleh guna teknik biofield tuning, tak boleh guna teknik letak kat badan. Okey? Tak boleh guna teknik letak kat badan. Biofield saja boleh. Kalau dia dapat concussion, maknanya concussion tu ada apa? Maknanya dia jatuh dan pingsan dan otak dia koma lah. Memanglah kalau orang koma kita tak buat. Okey? Dia lepas koma baru kita boleh buat. Ataupun dia dah bangun, dia dah okey. 3 bulan baru kita boleh buat kat kepala, tapi tempat lain tak apa buat. Okey, gemuk. Kalau dia gemuk sangat boleh dapat detox lah. Kalau nak tahu cuba dengan Echah tu tengok dia sakit kepala tak lepas buat. Kalau dia sakit kepala maknanya dia detox. Dan dia akan banyak suppress emotion, dia akan nilah keluarlah menangis ke, marah ke, mengamuk ke. Kita boleh eksperimen kalau dia nak lah. Okey, jadi kita kena jangan bagi tahu kat patient, tapi kata kat dia kalau ada apa-apa tidak balas lepas rawatan, bagi tahu balik kat kita. Kalau kita bagi tahu kat patient sebelum kita buat, dia nanti dapat. Sebab patient ni very suggestive. Apa yang kita suggest, benda itulah yang jadi. Jadi daripada kita cakap kat dia apa, kata kalau ada apa-apa gejala detox bagi tahu kita. So penat memang biasalah. Emosi memang biasa. Sebab apa? Sebab method kita release emosi yang terpendam. Buang air besar, cair, ya memang. Even ubat homeopati pun kita anggap macam kalau orang tu tiba-tiba dapat loose stool lepas makan ubat, maknanya is a discharge, which is a good thing. Exhaustion dengan penat macam sama je. Sakit kepala atau pening biasa, rasa macam seram sejuk nak demam, dan dalam keadaan yang rare, mucus
ruam, loya, haus. Semua ni kita faham sebab kita faham homeopati. Kita faham frequency healing. Semua ni memang kita selalu jumpa kalau dekat pesakit kita yang tengah detox. Kita panggil gejala detox dan kita bagi tahu kat pesakit badan tengah buang kotor daripada dalam badan, badan tengah buang benda-benda negatif, maka dia lepas dia buang dia akan rasa lebih sihat. Okey? Okey, jadi maknanya kalau misal kata dia punya detox tu agak teruk, elok kita boleh rawat dia juga dengan ubat homeopati. Alright, dan kalau misal kata gejala detox tu you tak boleh nak handle, boleh rujuk kat saya, Dr. Taimi. So orang yang selalu yang dapat gejala detox tu dia jenis yang makan tak betul, buang air besar tak lawas, tak cukup air, and yang grup yang ada kontraindikasi tu memang kita tak bagi buat pun kan. So kita memang sentiasa kena bagi tahu kat pesakit terapi garpu penalaan ni ataupun treatment dengan tuning fork ini tidak menyembuhkan penyakit walaupun kita tahu dia boleh menyembuhkan penyakit. Dan kita cuma bagi tahu dia akan betulkan energi badan, vibration badan, and then dengan cara tazkirah maksud saya badan kita dah lupa what is the good vibration, so the tuning fork remind the body of the good vibration. So jangan suruh klien hentikan ubat hospital walaupun kita tahu ubat hospital kadang-kadang boleh menyekat penyembuhan, tapi kita tak boleh dari segi undang-undang salah. Kalau dia tak rawat apa-apa nak harap kat tuning fork saja, kita kata kat dia tak boleh, kena dia dapat rawatan apa yang patut. Buat follow up, rujuk rekod klien dan tanya semula emosi dan penyakit fizikal untuk lihat perkembangan. Biofield scan boleh lihat perkembangan, memang itulah dia. Okey. So ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya akan move to the second slideshow. Tapi saya kalau boleh saya nak sedikit perbincangan lah apa yang patut. Anything you want to discuss with me? Ada apa-apa perbincangan? Doktor, Ya. orang tanya, kita kan cakap gejala detox akan ada kan? Mesti dia tanya. Jangan saya cakap. Kalau boleh jangan cakap. Just cakap dengan dia, kadang-kadang badan kita akan keluarkan toksin. Jadi toksin tu kalau mungkin nak berpeluh lebih ke, jangan cakap kat dia benda yang teruk-teruk. Nanti kan dia akan expectation dia akan takut. Okey. Jadi kalau dia nak cakap contoh, kita nak cakap apa? Lepas ni mungkin rasa nak terberak lebih ke, peluh keluar lebih ke, kencing banyak ke, banyak kentut ke, banyak sendawa ke. Cakap macam tu je lah. Ataupun rasa penat. You cakap dengan dia benda ringan-ringan, jangan cakap benda yang berat. Lepas tu bagi tahu kalau ada apa-apa selain daripada ni, rujuk balik kat kita. Okey. Dia sebenarnya bila kita bagi tahu, macam ada orang tu dia takut nak ambil ubat homeopati sebab dia kata kalau ambil ubat homeopati lagi teruk penyakit dia. Ada orang macam tu. Okey. Alright. Satu je soalan. Ifah ada tanya, Fahmi? Fahmi dah tak ada. Fahmi dengar dengan Ifah. Mariam dah hilang. Alright. Ni siapa yang Hasan Hadi ni? Seorang aja yang daripada luar. Kalau tak ada, saya akan pergi ke slide saya yang akhir. Dan saya kalau misal kata ada soalan, kalau tak dapat nak tanya sekarang, please tanya kemudian. But I want my staff semua untuk think about it. Think about what I said and think how you are going to masukkan dalam rawatan. Okey ke tak okey?
Okey kita okey? Nyap aja. Okey, doktor. Okey. Alright. Ifah tak ada soalan Ifah? Doktor. Fahmi ada soalan? Fadil ada soalan? Untuk saya setakat ni saya just macam nak clearkan balik dari segi teknik itu je. Alright. Okey, Fadil ada soalan? Fadil ada patient. Oh, Fadil ada patient. Okey. Okey, saya akan pergi kepada the second set of slides. Right, nampak semua ya? Nampak ya? So this slide ni adalah tentang apa yang saya nak staff saya lakukan dengan klien, yang mana saya memang berharap sangat that bertambah cemerlang lah. Bertambah cemerlang, okey? Kita punya rawatan. Okey, jadi macam apa tak turun ni? Okey. So macam bila kita nak jumpa patient tu kan, kita tak boleh nak buat biofeed tuning. Okey dah, baring buat. Tak boleh. Kita kena duduk tanya kat dia, puan macam ni, nama apa, kerja kat mana. Tanya sikit-sikit. Okey, kenalkan diri saya Ifah, saya ni semua, saya kerja kat sini. Saya dah belajar buat ni apa semua. Who are you kan? And then kita nak bina rapport. You know what is rapport? Rapport adalah di mana you dengan you punya klien tu mesra antara satu sama lain. Energi you dengan energi klien kena match. And then you kena cuba faham pesakit tu dalam keadaan macam mana. Okay? And of course, biasalah yang saya sebut tu, kena betulkan niat. Okay. Satu lagi yang saya sebut tadi adalah persediaan diri. Persediaan diri, what I mean is that kita ni ikhlas. Kalau nak rawat orang, kena ikhlas. Kalau kita tengah bad mood, memang kita susah nak rawat orang. Silap-silap kita hantar melalui training fork tu bad mood kita kat klien. Tu yang silap tu tak boleh. Nombor dua, energi kita kena okey. So contohnya kalau kita selalu guna training fork kat diri kita, kita buat self treatment dengan training fork, makan ubat homeopati bila kalau kita makanan kita kena seimbang, buang air besar kena okey, minum kena okey, jangan banyak sangat makan junk food. Saya kadang-kadang tutup mata aja orang HIV ni makan, tahu tak? HIM jangan cakap lah gitu. Suka sangat makan benda-benda junkie tu. Benda yang macam ada banyak pengawet, perasa, pewarna lah, benda-benda fast food macam hotdog, burger, sausage apa semua. Semua ni lah yang akan merosakkan dia punya kesihatan. Dia tahu tak? Tahu kan? Bukan tak tahu, saya dah selalu bagi tahu. Kalau kita cakap, kita ni kerja dekat tempat yang suruh orang jadi sihat. Kita ni kerja kat tempat yang nasihatkan orang tentang kesihatan. Tapi kita sendiri buat amalan tak betul. Jadi apa yang sakit adalah badan kita. Okey? Saya tak rasa korang tak ada duit nak beli makanan. Sebab korang beli makanan yang tak patut beli. Okey, makanan yang sihat ni tak mahal sebenarnya. Makanan yang tak sihat lagi mahal daripada makanan yang sihat. Kalau yang ada alahan tu, buatlah macam orang yang ada alahan. Ni dah tahu ada alahan macam-macam, tetapi makan tak jaga. So makan jaga ni menyebabkan kita jadi perawat yang baik. Juga menjadi pekerja yang baik. Dan bila kita orang kata cakap dengan bikin tu sama, itu satu kebaikan untuk diri kita dan untuk apa yang kita bawa dekat pelanggan. Okey, jadi saya minta lah, bukanlah saya tak bagi makan sedap-sedap tu, makanlah. Tetapi jangan amalkan sebagai harian, everyday makan junk food apa semua. Make sure you punya basic diet tu betul. And then kalau you sakit, ada you punya perawat ada. Kalau you tak pandai rawat diri sendiri, cari perawat you.
Fadil ada, Fahmi ada, saya ada, Kakak Mariam ada, Hana ada, Aimi ada. Pergi jumpa cepat-cepat, jangan simpan penyakit. And then kalau tak sihat, bagi tahu tak sihat. Kita rawat, kita baikkan. And if you need a session tuning fork, apa semua, suruh kawan you buatkan. Suruh buat. Suruh somebody buatkan untuk you. Why? Because you have got to be optimal. And you sendiri, as I told Fahmi, you have to experience the healing. Macam I suruh dia experience the healing, I suruh dia experience the NLS, I suruh dia experience the tuning fork. Why? Because you have got to know what it feels like to be treated with the method that you are going to use. Okay, itu persediaan diri. Apa lagi persediaan diri? Solat 5 waktu, zikir, astaghfar, bersyukur. Itu semua amalan. You punya life will be so much better bila you punya energy center seimbang. Bila ibadah you, silaturahim you, hablum minallah you bagus. Bila ada hablum minallah, hablum minan nas jadi mudah. Hablum minallah tu berhubungan dengan Allah. Hablum minan nas berhubungan dengan manusia. It works that way. So bila kita dah bersembang, dah berbuah, kita akan dapat agak which energy center yang terlibat. Okey, kita kena bagi tahu juga kos rawatan sama ada sebelum dia book appointment atau selepas. Saya tak berapa ingat, tapi saya rasa basic 45 minit campur dengan gambar biofield 130. Tak silap saya lah, kalau silap bagi tahu. Setiap 10 minit tambahan RM15. Jadi kalau ada sampai 1 jam, you kena tambah RM15, jadi RM145. Okey, Carpen Spine sahaja tanpa gambar biofield apa semua kita charge RM45. Dan teknik dia dalam 20 hingga 25 minit sahaja. Teknik yang nak digunakan kena ikut assessment perawat. You yang kena assess nak buat apa. In fact, kalau pesakit tu sakit dia agak teruk, you recommend suruh ambil package at least 3 sesi. Okey, jadi cadangan rawatan buat energy center clearance dengan basic method ni, lepas tu baru buat biofield tuning dan spot treatment atau Carpen Spine. Okey, yang biofield tuning tu, I think next session baru saya akan start ajar lah. Sebab kalau saya ajar lama sangat ni 1 jam lebih dah. Kalau saya ajar lama sangat nanti korang semua dah penat. Nanti buat benda lain. Tengok Telegram ke tengok email ke mana, saya tahu, saya tak nampak depan mata. Okey. So ambil gambar biofield, saya nak shorten lah teknik ambil gambar biofield tu. Saya nak 4 je, saya tak nak 8. Saya nak depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri, satu badan. Tak nak yang atas bawah tu. Nanti kita akan tukar kita punya borang tu. And then tampal dekat dokumen dan sendiri kena baca dulu sebelum bagi saya baca. You bila dah buat gambar biofield yang before tu, you tengok sendiri part mana yang merah berkumpul. Saya kan selalu ada tulis carta kat situ, merah artinya apa, biru artinya apa kan. So you tengok, kalau biru gelap sangat maknanya energy is low. Kalau merah menyala tak bergerak kat situ tu radang. Kalau pink it is static energy. Okey, dan dia punya biofield keliling tu kena seimbang. Kalau belah sini dengan belah sana, kalau dia macam off center tu maknanya something's wrong kan. And then kalau kita nampak, nantilah saya akan buat satu sesi di mana saya explain tentang biofield sahaja. Okay, tapi you have to learn how to actually read the big issues. Macam tadi saya tunjukkan, kalau ada merah ataupun dark pink tu pulling tu maknanya there's something going on dekat tempat tu. Kalau line merah tapi kecil-kecil je, that is normal. Itu meridian dia. Okay? Okay, jadi basic pusat tenaga. And then biofield tuning. Catat area yang pincang. Lebih slow atau lebih kuat, bergegar dan sebagainya. Tanya maklum bala pesakit berkala. Jangan diam aja. Oh, tak diam, dia pun diam, awak pun diam aja. Pesakit macam mana pun dia tak tahu. Are you okay? Ni rasa macam mana? Rasa selesa tak? Ada yang tak selesa? Tanya. Okay, spot treatment area yang suka nak baik ke optimal. Macam mana spot treatment? Guna weighted tuning fork, kenal pasti area, letak kristal, bang the tuning fork, letak sampai hilang gegaran. Do it several times sampai you rasa dia dah optimal. Bila you
kenakan balik dengan tuning fork biofield tuning tu, dia punya gema tu dah okey. Habis rawatan, beri air minum, suruh klien duduk seketika sebelum bangun. Ada kala klien mengantuk, biar klien baring dulu. Kita ada 2 treatment room, boleh guna di other room kalau ada pesakit lain. Untuk rawatan susulan, jangan okey main letak duduk, main buat. Kaji balik nota sebelum. Gambar biofield yang lepas, tengok balik. Tanya klien apa perubahan selepas sesi pertama. Maknanya dalam mungkin sesi pertama tu dah seminggu dah. Jadi dalam masa seminggu tu kita tanya balik kat klien apa you punya perubahan dalam seminggu ni, apa yang you nampak ada beza. Catat benda tu kepada rawatan susulan. Okey, borang selistik ni memang very simple. Saya saja buat simple sebab saya takut nanti orang rasa macam case taking homeopathy pula. Sebenarnya you can take a longer case kalau you nak. Kalau you nak tulis lebih pun tak apa. Kat bawah tu boleh tambah kolom. Okey, borang ni saya dah bagi and you all kena guna. Especially benda ni adalah borang disclaimer juga. Disclaimer tu maknanya dia legal. Jadi borang ni kena ada tanda tangan dia pasal dia legal. Sebab kalau apa-apa terjadi, dia nanti kata, oh sebab biofield saya jadi macam ni, sebab buat tuning saya jadi macam ni. Tak boleh sebab dia dah ada disclaimer kat sini. Nanti saya kaji balik disclaimer ni kita buat. Sebab kita nak bagi tahu kata kita bukan buat apa pun. Kita cuma betulkan dia punya energi. Okey? Okey, jadi yang ini gambar ni saya rasa korang dah ada and kita guna yang simplified punya untuk nak catat kat sini gema lebih, kat sini rasa pincang. Kalau you all tak tahu nak buat, pergi rujuk balik Syah punya yang file yang Syah ada simpan dan rekod pesakit tu, tengok cara yang dia buat. Macam mana cara yang dia tulis nota tu. Okey, yang ni saya dah bagi tahu, korang boleh kaji balik pusat-pusat tenaga ni. Dan itu sahaja. Okey, saya nak minta kalau ada soalan juga. Stop share. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada langsung. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya balik. Apa yang you belajar daripada apa yang saya dah bagi tahu? Saya nak dengar jawapan daripada Ifa, daripada Fahmi. Pada kalau dia ada, kalau dia tak ada, tak apa. Daripada Syah, daripada Ain dengan Syirah. I want to hear from all of you. Dan kalau Aimi nak cakap apa pun, I don't think Aimi is paying attention. Anyway, kalau siapa-siapa lain yang nak cakap apa-apa pun, please do so. Ifa, maklum balas. Kalau tak ada soalan pun, saya nak maklum balas. Ayat you kena mula macam ni. Dari apa yang Dr. Su persembahkan hari ini dan ajar hari ini, saya dapat 1, 2, 3. Ifa? Are you paying attention? Ya, Doktor. Okey, jawab. Dari apa yang Dr. Su ajar hari ini, saya dapat. Okey, dia belum bersedia. Saya tanya ni lah, Ain dulu. Ain ke Syirah ke? Dari apa yang Dr. Su bagi tahu hari ini, saya dapat. Okay, dari apa yang Dr. Su bentangkan ni, apa yang saya dapat adalah dapat lebih tahu mengenai macam mana kita nak menerima klien tu. First kita macam nak cakap first prosedur dia. Lebih sebelum ni kita prosedur kita just macam apa? Before ni kalau kita orang buat macam ada dah WhatsApp. So datang sini cari isteri orang and then kita terangkan apa-apa itu je kita punya itu bila macam doktor kata ada disclaimer apa semua tu mungkin lepas ni lah kita orang akan cakap yang tu terlepas pandang lah disclaimer tu. Okay. Kemudian before ni kan doktor kita orang pun dah attend kelas yang Dr. Su ajar tu lebih yang kali ni macam apa orang kata refreshing balik semula. Cara before ni kalau orang tu kita orang start kalau buat pesakit tu semua daripada bawah daripada kaki semua patient rupanya ada tak, yang tu biofield memang kita start daripada bawah.
Yang ini yang Oh. saya bagi tahu ni yang hak elemen tu, yang masa kita nak letak satu kat atas, satu kat bawah. Yang tu. Ya, ya. Yang ni elemen. Yang biofilm memang Aidil Mekusi ajar daripada bawah. Okay. Tak apa, Yang tu lah. memang you all buat betul sebab saya ajar macam tu. Nanti the next one kita akan bincang tentang biofield tuning. Okay. Yang tu lah. Yang tu tak apa. So yang lain nak Syira ada situ. Syira nak tambah apa-apa? Syira ada keluar kejap. Apa kat bawah sekejap tadi. Ada patient. Tak apa. Nanti suruh dia tengok balik ya. Kalau ada apa-apa, hantar kat Telegram apa yang dia nak tanya ke apa ke. Okay. Ifah dah bersedia untuk jawab? Ke Ifah dah tak ada? Fahmi? Ifah ada. Ifah ada tapi dia tak nak jawab. Fahmi lah jawab dulu. Okay, yang pasal tadi tu, ajak. Nak ada soalan ke nak bagi yang tu dulu? Soalan pun boleh, uraikan pun boleh. Okay, saya uraikan dulu lah, betul baru saya tanya. Okay, berdasarkan apa yang Dr. Su bertanggal tadi, saya dapat juga mengenai dia punya pengenalan apa kaitan tuning fork tu dengan rawatan dia kat atas pesakit, which is berkenaan dengan electrocurrent dan juga electromagnetic field. And also saya juga faham mengenai solar harmonic tuning fork, and also dia punya related to the anatomy and also our human body. Dan juga saya juga dapat tahu lebih sikit lah mengenai teknik tuning fork, which is our focus more to the energy center, and then there's also the technique spiral, and then ada juga lah meridian point from macam left side our mother problem, and then the right side our father's problem, and then ada banyak lagi lah mengenai itu. Dan juga from this also saya apa dia tu, Mariam ke? Ya Fahmi, continue. Well, to be honest, boleh katakan benda ni banyak juga lah yang Kak Atika pernah briefing kat saya sebelum ni. Okay, itu saya faham, tapi apa yang Dr. Su bertanggal je, saya dapat clear banyak jugalah. So, and then saya cuma ada beberapa soalan. Cumanya actually sama juga macam apa yang Puan Ain dah cerita tadi, which is that before this, apa yang kat sebelum tempat macam Kak Atika ajar saya macam start daripada bawah, and then from bawah ke tengah tu, and then for that saya ada confusion lah. So which one yang kita kena start dulu, macam bawah ke ataupun dia ada dua ya. Yang kita buat tu biofield tuning. Biofield tuning memang kita mula dari bawah. Yang saya maksudkan yang nak mula daripada atas ke daripada bawah adalah yang elemen tu, di mana kita guna dua tuning fork, satu high C, lagi satu berkenaan dengan energy center, dan kita guna yang solar set tu. Solar set yang saya ambil hari tu ada kat bilik saya. So kalau lepas ni boleh pergi cuba buat untuk diri sendiri. Ada kat bilik saya tak bawa balik. Yang biru tu? Dan yang dekat bilik saya, atas meja saya, solar set. That's the one. So lepas ni ambil, pergi cuba. Okay? Itu soalan first tu. Yang soalan kedua saya, yang apa? Kan yang Garpen tu, Garpen tuning fork tu. So apa yang saya experience sendiri, kalau macam tuning fork yang saya pernah buat kat patient juga, yes, saya nampak ada dari segi macam improvement dari segi fizikal dan juga emotion, yes ada. Tapi kalau macam Garpen tuning fork pun adakah sama macam tu? What do you mean? Garpen tu Garpu pun ada. Apa benda yang you tanya ni? Garpen ke spine tu, adakah dia also improve the physical and emotion? The spine, kalau you tengok ada antara gambar yang saya hantar gambar spine dengan relationship of the spine to the organ. Jadi kalau kita buat Garpen spine, dia juga rawat satu badan. I see. So the whole spine, each part of the spine have got a relationship with certain parts of the body. Ada gambar dia. Nanti saya cari balik, nanti saya point out to you the gambar. So that gambar shows you that there is a relationship between each portion of the spine to the organ. Okay, sebab tu kalau patient tak nak buat whole body pun buat Garpen spine, dia akan ada banyak manfaat kat situ. Okay. Okay, but how about the emotion, Doctor? After what, spine tu adakah affected dia punya emotion juga? Yes. Okay. Yes, sebab
the spine, dia part of kita punya the brain and the spine form the nervous system, central nervous system. So the brain and the spine together form the central nervous system, which have all the centers. So kalau kita nak tahu the sympathetic dengan parasympathetic center, the reason why I suruh you buat Garpen spine for that patient yang dia kata dia relax lepas tu, is because tiap-tiap malam dia tidur, badan dia rasa tegang, dia tak boleh nak relax. That shows that badan dia is in the what you call the dorsal vagal mode. Dorsal vagal ni dia bersedia untuk nak berlari, tu tak? Fight, flight and flight. Maknanya dia dalam keadaan takut all the time. So that's why I suruh buat Garpen spine in order to betulkan balik keadaan dorsal vagal dia. Dorsal orang dalam keadaan dorsal vagal sama ada dia mengantuk, letih, tak berdaya, ataupun dia dalam keadaan palpitation, takut, cepat terperanjat, ataupun nak marah, nak mengamuk dan sebagainya. Kalau ventral vagal, dia happy, dia relax, dia boleh fokus, like that. Okay, so doing the Garpen spine boleh balancekan balik dia punya vagal tone. Okay, that's why you all memang tak offer kat patient, tetapi saya kalau rasanya memang a lot of patients actually need the Garpen spine. Okay, alright, ada lagi soalan? Ifa, are you ready to talk? Ifa dah bersedia? Masih tak boleh nak bercakap apa lagi ya? Dua tiga patah pun jadilah. Ifa. Dua tiga patah pun jadilah. Okey doktor, saya dah faham apa yang saya belajar hari ini. Cukuplah. Ifa. Kalau tak ada interaktif, saya tak payah nak buat Zoom. Boleh buat video je. Tak boleh juga jawab. Fahmi, apa dah jadi Kak Ifah tu? Dia dah tidur ke? Ya, dah sampai dah. Oh, dia tak ada? Ya, doktor. Saya minta maklum balas daripada kelas ni. Awak pergi mana? Awak pergi buat ubat? Doktor, apa yang saya dapat dari apa yang doktor ajar hari ini, tentang itulah macam yang Fahmi cakap, saya baru tahu ada peringkat-peringkat apa tu tadi tu? Ada peringkat-peringkat dari atas ke bawah yang tu. Saya baru tahu pasal itu. Lagi pasal Tunifak ni dia bukannya satu je. Sebelum ni saya hanya tahu Tunifak biofil je. Pasal yang Garpen semua tu pun saya tahu macam tu je. Tak pernah tahu macam mana cara dia pun macam ni. Okay. Tak pernah tahulah. Baru tahu ada cara-cara dia gitu. Yes, okay. Okay, nanti kita ajar lagi. Okay. Fadil tak ada ya? Fadil siapa ada lagi? Fadil ada dah? Ada patient. Oh, ada patient. Aimi nak cakap apa? Mariam nak cakap apa? Aimi? Ada apa-apa nak bercakap? Kita nak, sudah dah ni. Tak ada apa kot. Aimi rasa, so this is rasanya the first ajaran yang direct daripada Dr. Su lah untuk staff-staff baru dekat HIB kan. Ya, macam dekat sebelum HIM dah biasa dengar. Sebelum ni diorang memang pas daripada staff lain, staff yang nak apa tu nak pergi akan pas, staff yang apa tu nak pergi akan pas. So ajaran yang sebenarnya tu diorang tak dapat betul-betul. So important lah for them to betul-betul belajar direct daripada Dr. Su lah. Jadi kalau ada masa nanti mungkin boleh curi-curi masa Dr. Su, mana yang patient tak ada sangat tu, ajak Dr. Su buat physical punya training sekali. Supaya kalau buat betul-betul depan-depan tu you akan lagi feel lah. Try to selitkan masa lah bila Dr. Su nampak free. Yes, insyaAllah. Itu sebab saya bagi tahu. Kalau nak ajak saya Dr. Su, jom kita buat untuk Dr. Su. Alhamdulillah. Cepat-cepat saya lari pergi serah diri. Sebab kadang kita punya badan pun kita perlu. Actually this biofilm is very good
tuning dengan yang treatment of the pusat-pusat tenaga ni, memang kalau you buat selalu, you akan dapat rasa beza dari segi kesihatan, ya. You akan dapat rasa beza. So you please tolong each other and then sihatkan diri. Alright. Mariam, ada apa-apa nak tambah? Kita nak sudah dah ni. Ke Mariam tak pay attention? Yang seorang ni, apa nama, Hasan. I tengok sini Hasan Hadi, siapa entah. Ada apa-apa nak bagi tahu? Tak ada? Oh, tak ada apa-apa doktor. Saya Siapa ni ni sebenarnya? Tenggar Pen. Ni Amira ke? Amira ke? Ya? Betul lah, Ha. nama kat sini Hasan. Untuk anak, Okey. saya tak boleh nak tukar nama dia. Okey. Mariam tak ada apa, ya? Okey, so kalau macam tu sesi hari ni siaplah, ya. Sesi hari ni dah siap, insya-Allah, alhamdulillah. Saya doakan supaya staf saya yang siapa-siapa yang dengar tu akan lebih cemerlang lah dalam nak buat nak jadi perawat biofield tuning ni. And as I told you, kalau you nak guna ni kat rumah, nak treat orang, boleh minta saya untuk belikan set untuk you all. Nak hutang dulu pun tak apa, bayar sikit-sikit. Saya boleh belikan. Sebab boleh dapat extra income kalau dalam ni. Sebenarnya terapi Garpen ni tak ramai yang tahu. Especially tak ramai yang tahu teknik-teknik yang saya ajar ni. Plus macam teknik Garpen spine tu semua saya sendiri yang buat. Jadi manalah dia nak dapat daripada luar, betul tak? So memang unik. Jadi sebenarnya yang nak naikkan terapi ni adalah korang. Nak naikkan terapi ni adalah korang. Sebab korang je yang buatkan untuk saya tak buatkan. Korang yang buatkan, jadi koranglah yang boleh naikkan, boleh masyurkan nama dan boleh menunjukkan orang betapa manfaatnya terapi ni. Okey? So, Assalamualaikum. Jumpa besok, ya, orang Melayu. Okey, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih banyak Dr. Su. Sama. Salam.